Bawakan kepada anda puisi-puisi yang terdapat di seluruh Nusantara. Secara umumnya, masyarakat pada hari ini begitu sinonim dengan pantun, syair, gurindam dan seloka. Namun, masih banyak lagi jenis-jenis puisi yang kurang diketahui. Justru, saya akan membawakan kepada anda puisi-puisi tersebut yang begitu cantik bahasanya dan indah sekali melodinya yang begitu akrab dengan kehidupan masyarakat di zaman lampau. Inilah gerangan suatu mada mengarangkan syair terlalu indah, membatuli jalan tempat berpindah. Di sanalah itikad diperbetuli wahai muda, kenali dirimu. Ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiada berapa lama hidupmu, di akhirat jua kekal diammu. Bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manalah nak dapat sagunya? Kalau tak bertanya pada yang arif, manalah nak tahu jawapannya? Jadi bersama-sama saya adalah tokoh tetap rancangan ini, iaitu Encik Roslan Madun, atau lebih mesra dipanggil sebagai Ayah Lan, seorang pekaji, pengamal dan juga maestro syair. Jadi Ayah Lan, boleh terangkan definisi dan ciri-ciri syair? Syair merupakan puisi warisan atau puisi tradisional. Kalau di Indonesia, disebut juga sebagai puisi lama. Syair terawal yang masyhur ialah syair perahu, seperti yang Syafa dendangkan tadi. Syair perahu karangan Hamzah Fansuri, seorang ulama, seorang cendekiawan yang lahir pada abad ke-16 di Fansur, Sumatera Utara. Beliaulah yang mengarang syair dan memperkenalkan syair Melayu. Baik Ayah Lan, kalau kita lihat antara pantun dan syair, setiapnya memiliki 4 baris dalam satu rangkap. Jadi, di mana perbezaannya kedua-duanya ini? Syair dan pantun mempunyai 4 baris rangkap. Tapi bezanya ialah syair tidak mempunyai pembayang maksud. Setiap baris adalah maksud. Satu lagi, syair mempunyai rima di hujung yang sama, berbanding dengan pantun mempunyai rima yang sama di tengah dan hujung. Syair juga tidak boleh berdiri sendiri seperti pantun. Maksudnya pantun boleh berdiri dengan satu rangkap sahaja. Sedangkan syair perlu beberapa rangkap untuk melengkapkan cerita. Ya. Sebagai contohnya, syair Siti Zubaidah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka mempunyai sekitar 475 halaman. Ya. Kalau syair Rakis Brunei itu sekitar 100 halaman. Kalau syair Sultan Mahdi terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mempunyai 244 halaman, ya. Jadi banyak rangkapnya untuk melengkapkan sesebuah cerita. Baik, itu Ayah Lan ceritakan itu adalah syair-syair pada abad ke-16, ke-17 dan ke-18. Pada era sekarang, terdapat syair-syair pendek. Jadi, boleh terangkan tak tentang keadaan ini? Sekarang ni susah nak dapatkan syair panjang, ya, syair cerita seperti itu. Malah saya sendiri telah mempopularkan satu istilah baru, iaitu Syapen. Syapen ni akronim daripada syair pendek, sekitar 30 rangkap. Tetapi tertib menulis syair masih kekal seperti dahulu, iaitu
setiap syair mestilah bermula dengan bismillah atau menyebut nama Allah. Ya. Sebagai contohnya, bermula syair dengan bismillah, mohon petunjuk daripada Allah, moga tiada silap dan salah. Syair berangkat 30 jumlah. Begitulah lazimnya ya dalam menulis syair. Bermula dengan bismillah atau menyebut nama Allah. Kemudian dituruti dengan selawat Nabi ya. Selepas itu barulah isi syair itu dikarang. Dan menariknya dalam mengarang syair ini disudahi dengan menyebut nama Allah juga dan kemudian memohon maaf daripada penulis lah. Sebagai contohnya, sekian dulu hamba berpari, mohon ampun 10 jari, segala yang khilaf kebenaran dicari, tiadalah muskil kemudian hari. Wah, indah sungguh irama syair yang ayah dendangkan sebentar tadi. Jadi sebagai pendendang syair dan juga sebagai pengkaji, ada berapa sebenarnya irama yang ada di Nusantara ini? Dalam kajian saya, lebih daripada 40 irama yang terdapat di seluruh Nusantara. Tetapi salah satu irama yang sangat terkenal adalah irama Selendang Delima. Irama Selendang Delima ini terdapat di hampir semua tempat. Ya, itu adalah salah satu irama yang sangat indahlah iramanya. Baik Ayah Lan, selain irama Selendang Delima, ada tak lagi irama-irama yang lain? Banyak ya, siapa? Sebagai contohnya di Brunei ada irama Berunggai Lanja, irama Separas, irama Siti Zubaidah Besi Brunei. Begitu juga di Pekanbaru, Riau, ada irama Malala, ya. Ada irama Perang, dan ada irama Siti Zubaidah Besi Pekanbaru. Ya. Saya juga telah memperolehi irama Batu Belah daripada Allahyarham Cikgu Mak Ali Bacik Melaka. Kemudian irama Mayang ya, daripada Allahyarham Tuan Guru Ali Badrun Batu Pahat Johor. Tapi irama Selendang Delima itu hampir di semua tempat ada dan ianya sangat terkenal. Baik, itulah tadi info berkaitan dengan definisi, ciri-ciri, irama dan jenis-jenis syair daripada Encik Rosal Madun, Maestro Syair. Salam sejahtera. Sambutan perayaan Tahun Baru Cina pada tahun ini pastinya berbeza, di mana ia disambut dalam suasana norma baharu bersama keluarga tercinta. Sama ada di depan kaca televisyen atau secara dalam talian menerusi komputer dan telefon. Sempena Tahun Baru ini, marilah kita bersama-sama menghayati ciri-ciri kerajinan, kekuatan dan keyakinan dalam kehidupan dan bersatu dalam mengharungi setiap cabaran yang dihadapi. Saya dan seluruh warga kerja KKNM ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Gong Si Fa Cai, Shen Nian Kuai Le.大家好，我是种植暨原产业副部长暨丹中比爱国会议员黄日升。过去的一年，新冠病毒影响各行各业，并对经济造成冲击。我希望在这崭新的农历新年，大家继续遵守防疫 SOP， 齐心协力，扭转乾坤，让疫情快快消退。在此，我祝大家牛年大吉，身体健康，万事如意，恭喜发财。
cinta pagi dan petang, melihat bulan di pagar bintang, terserlap rindu dendam pun datang dari saujana pungguk menentang, pungguk menentang dari saujana di dalam hati gundah gulana. Jikalau ditolong Tuhan yang gana, makanya pungguk boleh ke sana. Di atas beraksa berapa lama, gilakan cahaya bulan purnama. Jikalau bulan jatuh ke mana, di manakan pungguk dapat bersama. Bulan purnama cahayanya terang, bintang seperti intan di karang, rawannya pungguk bukan sebarang, berahikan bulan di tanah seberang. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan syair, marilah kita dengar apa kata dua orang tokoh ini, iaitu Puan Idawati, seorang pensyarah di Universitas Islam Riau di Pekanbaru, Indonesia, dan juga Profesor Madya Dr. Nurhayati Abdul Rahman, pensyarah di Akademi Pengajar Melayu Universiti Malaya. Syair berasal dari sejarahnya, dia berasal dari Arab Parsia yang dibawa para pedagang Arab ketika itu ke wilayah Nusantara kita inilah. Bentuknya adalah kuatren berima tunggal, itu menurut penyelidikan dari Braginski kan. Itulah yang ditularkan kepada masyarakat kita, kemudian diadopsi ke dalam bahasa-bahasa yang digunakan pun bahasa Melayu yang ketika itu diamalkan dan diguna pakai oleh Hamzah Pansuri sebagai media untuk dakwah. Kemudian berkembang selanjutnya menjadi naskah-naskah yang bertemakan, berunsurkan nasihat-nasihat, tetap saja dia mengandungi ideologi kependidikan, pengajaran yang mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian ada pun di samping itu lahir naskah-naskah syair percintaan, cerita-cerita dongeng lah yang disampaikan dengan naskah-naskah. Tetap saja dia mempunyai nilai-nilai, setidaknya dia mengandungi nilai-nilai sastra yang tinggi. Digunakan bahasa-bahasa metafor yang dalam keseharian itu tidak kita pakai. Jadi di dalamnya itu banyaklah mengandungi falsafah keagamaan, nilai-nilai pendidikan, pengajaran, kemudian nilai-nilai
estetika bahasa dan sebagainya. Fungsi syair itu sendiri misalnya, pertama semua orang tahu bahawa syair ini adalah satu sumber ilmu pengetahuan ya, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat, baik generasi muda, kanak-kanak, generasi tua dan semualah. Itu fungsinya yang pertama. Kemudian kita lihat syair juga berperanan sebagai fungsi untuk memberi hiburan ya kepada masyarakat. Sebab itu kita lihat kalau dulu masyarakat sentiasa berkumpul di pentas-pentas ataupun di tempat-tempat tertentu untuk mendengar dendangan syair, dan pada masa itu mereka lebih kepada untuk mendapat hiburan daripada persembahan ya, untuk mendapat keindahannya, untuk mendapat pengajarannya, dan lebih penting saya lihat syair juga sebagai suatu medium untuk memaparkan sejarah. Kalau kita perhatikan dalam sastra Melayu tradisional, sama ada prosa, jenis prosa ataupun puisi sama pentingnya ya. Mungkin ramai orang menganggap prosa itu lebih penting berbanding dengan syair, sebab itu prosa lebih popular kan. Tapi sebenarnya sama penting, sebab fungsinya tadilah. Kalau kita lihat dalam konteks sastra sejarah misalnya ya, sastra sejarah disampaikan dalam dua bentuk. Pertama bentuk prosa seperti Sularatus Salatin ya, Tajus Salatin, Kang Tuah dan sebagainya. Tapi yang kedua syair yang mengambil peranan penting untuk mendokumentasikan fakta-fakta sejarah dalam bentuk syair yang kita panggil karya-karya historiografi, disampaikan dalam bentuk syair. Contoh kita lihat syair Kampung Gelam Terbakar, syair Perang Makassar, syair Perang Siak, syair Musuh Kelantan dan banyak lagi lah ya. Itu untuk merakamkan peristiwa sejarah, mendokumentasikan peristiwa sejarah dan mewarisinya kepada generasi yang akan datang. Pada saat ini di era digital macam ini kan, irama syair tu sangat mudah ditularkan ke mana-mana. Dia boleh publish ke mana pun orang nak. Selain itu, untuk memudahkan dia mengajar dan memberi inspirasi kepada anak-anak muda sekarang, kita ikutkan apa selera dia. Dia tidak suka istilahnya vokal-vokal yang akapela, dia suka menggunakan instrumen. Kita gunakan instrumen, kita pakai itu, jadi dia boleh dibuat apa aja. Yang penting dia tidak meninggalkan akar umbi dia. Nilai ketradisian tetap ada. Pada irama kita gunakan tangga nada yang atau skala nada yang memang biasa atau lazim digunakan pada dendangan syair, tetapi dia dibolehkan untuk menciptakan melodi-melodi yang baru dengan tidak meninggalkan akar-akar melodi Melayu itu sendiri. Sebagai salah satu cabang seni tradisi Melayu yang memiliki falsafah, yang memiliki nilai-nilai yang membimbing, mengarahkan ke hal-hal yang baik, tentu mempertahankan, melestarikan, mengembangkan ke arah yang lebih maju lagi itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa? Jika ini tidak dijaga, maka dia akan menghilang. Budak-budak muda bila tidak dikenalkan, bila tidak dipaksa setidaknya untuk mempelajari, mengenali dan mempelajari, maka dia tidak akan tahu, tidak suka, maka dia tidak pernah amalkan itu, maka dia akan hilang begitu saja. Di arus globalisasi macam saat ini, hal itu mengkhawatirkan. Kedatangan Tahun Baru Cina bukan sahaja dinanti-nantikan oleh masyarakat Cina, malahan seluruh warga Malaysia yang sentiasa menghargai kepelbagaian budaya negara kita yang tercinta. Walaupun kita diuji dengan pelbagai cabaran, kemeriahan Tahun Baru Cina 2021 masih dapat dirasai dengan melihat kepada persiapan dan hiasan di kediaman keluarga maupun di tempat-tempat awam. Semoga tahun ini akan memberi lebih kebahagiaan, kejayaan dan kemakmuran buat kita semua. Saya Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Cina di Malaysia. Selamat Tahun Baru Cina, Kong Si Fa Cai, Xin Nian Kuai Le.
pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang jenis pemasangan tempatan dan import siap pelanjutan pengecualian ini sehingga 30 Jun 2021. Saya berharap langkah ini akan terus memacu momentum perkembangan sektor otomotif. Sentosa hidup harmoni sekian lama. Janganlah kita buat huru hara anak cucu akan merana. Konsep perpaduan tidak diendah, rakyat sengsara berpecah belah. Negara kita berbilang bangsa, jagalah jangan porak beranda, hormat menghormati sesama kita, pahit dan manis sama dirasa. Mari kekalkan semangat perpaduan, selisih faham kita elakkan. Berkorban demi bangsa dan watan, barulah hidup bahagia dan titahnya raja kita patuhi, jangan derhaka, jangan engkari, nanti roboh negeri sendiri. Kemana hendak membawa diri. Kita telah pun mendapat banyak maklumat berkaitan dengan syair daripada tokoh-tokoh jemputan dan juga dendangan syair daripada penendang Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang. Salam hormat daripada saya.